Salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih murid Siren Sejarah. Episod 2. Kita dah sampai episod 2. Tahniah murid yang hadir hari ini. So, ajaklah kawan-kawan yang mungkin tak dapat maklumat ini, tolong ajak next time. Setiap hari Sabtu pukul 3, pukul 4 kita akan berkongsi ilmu. Okey, apa yang kita nak kongsi ilmu hari ini? Yang berkaitan dengan tajuk tingkatan 4. Dia lebih kepada konflik dunia. Nanti kita akan tengok pendudukan Jepun di negara kita. So kita kena tahu apa maksud konflik. Konflik bermaksud apa dia? Konflik bermaksud masalah ataupun apa? Ataupun masalah ataupun perselisihan faham yang berlaku. Perselisihan faham yang berlaku di sesuatu kawasan. Kita akan tengok apa dia konflik dunia ni. Dunia ini terbagi kepada Eropah. Kita akan tengok Eropah nanti, dan kita akan tengok Asia. Asia dan Asia Tenggara. Cikgu, Asia dengan Asia Tenggara tak sama? Tidak sama jawapan dia. So ini apa yang berlaku di dunia kita sebelum sampai hari ini. Kita kena tahu di dunia kita ni sudah berlaku perang 2 kali, iaitu perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Kemudian kita tengok perang dunia pertama dia berlaku di Eropah, dan kemudian dia merebak ke Asia Pasifik. Asia Pasifik tu bermaksud Asia campur Asia Tenggara. Okey. Okey. So kita akan tengok. Saya sambung. Kita sambung. So kita kena tahu kenapa sampai ke Asia sebab Jepun dia ada semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme apa maksud? Okey, Cikgu Sina kata saya kena lihat dulu, ada pembicaraan dengan Cikgu Hani. Cikgu teruskan. Terima kasih dan tahniah semua murid. Okey. So itu mesej daripada Cikgu Sina kepada kalian dan juga Cikgu Ciu. Kita sambung So Eropah kenapa sampai Asia Tenggara? Kenapa? Okey, sebab Jepun ada semangat nasionalisme. Apa maksud semangat nasionalisme? Tulis di ruangan komen anda, nanti Cikgu Ciu baca. Semangat nasionalisme. We love negara. Tulis yang lengkap apa maksud nasionalisme. Boleh? Okey, Kamalia cinta akan negara, Kavitini perasaan cinta terhadap negara, perasaan cinta akan negara, Dewesha cinta akan negara dan bangsa, cinta akan negara Kawibun. Thank you. Okey, very good. Sebenarnya semangat cinta akan negara menolak penjajah. Menolak atau menentang penjajah. Tak nak penjajah datang menjajah negara kita. So, kita kena tahu kesedaran ni di negara kita kesedaran di negara kita ni berlaku bila lagi? Berlaku pada zaman British. Jangan salin dengar saja, kita kongsi hari ni. Kita kongsi saja British di negara kita di negara kita mengapa negara kita ada semangat nasionalisme? Dia belajar ilmu dari Timur Tengah iaitu Turki, Empire Umayyah. Pernah dengar? Empire Umayyah di Asia iaitu gerakan Islam. Kamu kena ingat Okey, Cikgu Ciu tulis ini Umayyah. Cikgu, Umayyah ni apa? Umayyah ialah negara satu negara yang beragama Islam Ini tempat. Okey. Di tempat ini ada satu gerakan panggilnya gerakan Islam. Gerakan Islam iaitu gerakan Islah. Pernah dengar Islah? Gerakan Islah tu bermaksud jaga agama Islam. Jaga agama Islam. Kamu kena tahu ni. Gerakan Islah jaga agama Islam, mempertahankan agama Islam. Okey. So kita tengok di sini British British ni dia dengan persetujuan raja-raja Melayu ni, dia memperkenalkan apa dia? Undang-undang, enactment undang-undang Islam. Untuk apa? Untuk mengawal politik di
negara, iaitu bukan negara, iaitu tempat dipanggil Tanah Melayu. Kemudian kita tengok British memperkenalkan dua badan penyiasat. Sebab apa dia memperkenalkan badan ini? Sebab dia nak kawal apa? Sosial. Cikgu, sosial itu apa dia? Sosial ialah masyarakat, masyarakat. You know this? Orang masyarakat ramai-ramai, orang ramai. Sosial. Okey, sosial dari bidang apa? Jenayah. Okey, jenayah. What is jenayah? Buat yang tak baik punya lah, buat yang tak baik punya. Dan Biro Persiasatan Politik. Okey, satu jenayah, satu lagi politik. Sebab apa British dia buat dua badan? Sebab dia nak mengawal gerakan Islamiah ini. Sebab gerakan Islamiah ini dia lawan British. British tak nak dia berjaya. So dia British menggunakan undang-undang Undang-undang Enactment Islam. Ingat, Undang-undang Enactment Islam dan badan penyiasat. Kamu ingat dua badan penyiasat, satu ialah kawal sosial, satu kawal politik. Di dalam sejarah kita kena tahu kita ada PES. Siapa tak pernah dengar? Kita ada politik, ekonomi, sosial. Dalam sejarah, you should know this. Politik ialah pemerintah. Pemerintah. Ekonomi ialah kewangan. Sosial ialah orang. Apabila pemerintah, orang bekerjasama, menjana pendapatan, kita akan maju. Apa maksud maju? Bahasa maju, bahasa lain ganti maju. Apa dia? Boleh tulis dalam ruangan komen anda. Apa perkataan yang boleh gantikan maju? Dalam komen anda. Cikgu tunggu ni jawapan daripada anda. Maju, apa perkataan lain daripada maju? Ganti perkataan maju itu. Okey, so jawapan dia makmur. Pernah dengar makmur? Makmur ialah maju. Kena ingat makmur ialah maju. Kamalia meningkat. Okey, tak apa. Good try Kamalia. Okey, guys, kita sambung lagi sebab kita latar belakang perang ni kita bawa sebentar lalu saja sebab ada persaingan What is persaingan? Persaingan ni macam pertandingan pertandingan. Mereka lawan-lawan. Siapa lawan-lawan ni? Orang barat Orang barat apa dia? Orang barat di mana? Di Eropah. Eropah. Mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan. Mendapatkan tanah jajahan. Di mana? Di Asia Tenggara. Sebab di Asia Tenggara dia banyak dengan sumber kekayaan. Okey, apabila mereka bersaing ataupun mereka menjajah sesuatu tempat, berlakulah Perang Dunia Pertama, iaitu 1914, 1918 dan kemudian Perang Dunia Kedua 1939 dan 1945. So kamu kena tahu dunia kita sudah berperang besar-besaran punya, bukan sikit-sikit, bukan di sekolah. Bergaduh besar punya, dunia punya, whole world punya. Okey. So kenapa mereka bergaduh? Kenapa negara-negara besar bergaduh? Kenapa? Yang pertama, dia nak dapatkan sumber bahan mentah. Sumber bahan mentah untuk apa ni? Perkembangan revolusi industri. What is industry? Industri is kilang. Industri is kilang. Kena ingat from now. Revolusi ialah perubahan besar. Perkembangan revolusi perindustrian bermaksud perubahan yang besar yang berlaku di Eropah, iaitu kilang. Apabila kilang besar, kita kena dapatkan sumber bahan mentah untuk proses perkilangan. Kena ingat yang itu. Kemudian kita tengok pemusuhan kuasa Eropah. Pemusuhan, tak jadi kawan. Tak nak jadi kawan baik.
Sebab mereka berebut-rebut untuk dapatkan tanah jajahan. Kita ada dua geng, dua gangster lah, di Eropah. Geng pertama panggil Kuasa Tengah. Geng satu lagi panggil Pakatan Bertiga. Kita akan tengok geng ini. Kenapa mereka bergaduh. Okey, so wujudnya geng-geng di Eropah telah menyebabkan politik tidak stabil. You should know this. Dan mengapa Perang Dunia Kedua berlaku? Minta maaf. Mengapa peperangan berlaku? Iaitu Perang Dunia Pertama berlaku. Why? You kena ingat ni, ingat point ni ya, please. Ingat point ini saja. Perang Dunia Pertama berlaku. Why? Okey. Jawapan dia warna merah itu. Pembunuhan Adolf Ferdinand. Siapa orang ini? Adolf Ferdinand. You kena tahu. Adolf Ferdinand ini bermaksud putera mahkota Austria-Hungary. Dan isteri Sofia oleh seorang pemuda Serbia. Putera sulung Raja Austria-Hungary dibunuh oleh siapa? Serbia. Serbia ini negara orang Serbia. So ada kes pembunuhan berlaku di Eropah. Sebab itu Perang Dunia Pertama berlaku. So ini telah membawa kepada terjerumus ialah bawa kepada kancah Perang Dunia Pertama. Kena ingat bawa kepada Perang Dunia Pertama. Sebab pembunuhan Adolf Ferdinand. Yang pertama. Yang kedua kita repeat balik apa dia? Voice not clear. Okey tak sekarang? Okey tak? It's okay Mungkin line problem Okey. So kita sambung Yang pertama pembunuhan Adolf Ferdinand. Dan kamu kena ingat yang kedua ialah pengembangan apa? Kilang Kilang berkembang. Kemudian nombor 3 ialah persaingan kuasa barat Persaingan kuasa barat. Semua okey kan line? Suara jelas tak? Kalau jelas tulis jelas di ruangan komen. Boleh Kita sambung kita nak laju sikit Okey. So Perang Dunia Pertama ini sebab ada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ialah negara yang kuat sangat kuat. Amerika Syarikat telah membawa kejayaan Pakatan Bertiga. Pakatan Bertiga nanti refresh balik apa negara yang ada. Sebab Amerika Syarikat join mana? Join Pakatan Bertiga, maka Pakatan Bertiga ini menang. Kalau Amerika tak join Pakatan Bertiga, mungkin Jerman menang Okey. Next, apabila sudah berakhirnya Perang Dunia Kedua, berakhirnya Perang Dunia Pertama, minta maaf. Berakhirnya Perang Dunia Pertama, maka ada apa? Ada persidangan damai. Nampak sini persidangan damai di Paris. Persidangan damai di Paris, satu percubaan untuk tak nak bergaduh lah, duduk sama-sama bincang. Syarat ini bersetuju memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan Eropah. Kamu kena ingat tadi siapa? Siapa yang kena bunuh? Okey, cikgu tulis mula Adolf Ferdinand. Betul. Adolf Ferdinand. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Serbia. Orang Serbia Apabila dibunuh oleh orang Serbia, siapa tolong Austria-Hungary? Austria-Hungary marah kan? Kenapa you bunuh my punya putera mahkota iaitu anak sulung raja Austria-Hungary. Jerman pun kata tak guna kamu Serbia, saya akan lawan kamu untuk balas dendam. Untuk balas dendam. Apabila Jerman serang Serbia, Perancis and the gang, Perancis, Itali
Kena ingat Itali, Rusia, serang balik Jerman. Maksudnya Jerman ni dia nak bantu Austria-Hungary sebab Serbia bunuh putera mahkota Austria-Hungary. Apabila Jerman serang Serbia, Rusia, Itali, Perancis serang Serbia. Saya pun ada. Saya ingat saya takut kamu. Macam itulah cerita dia. Nanti baca balik. Kemudian kita tengok apabila Jerman sudah kalah, ada persidangan damai. Persidangan damai di mana? Di Paris. Di Paris. Siapa tahu Paris di mana? Okey, cari sendiri Cikgu Ciu tak nak cakap di sini. Paris di mana? Cikgu Ciu dah cakap tadi. Deklarasi 14 perkara Woodrow. Yang ini cadangan Presiden Amerika Syarikat untuk memastikan keamanan terjamin. Keamanan mana? Keamanan Eropah. Eropah terjamin. Okey. Next. Okey, perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini menyebabkan perjanjian Versailles ini ataupun kamu baca perjanjian Versailles Cikgu Ciu guna perjanjian Versailles lah bukan Versailles. Kalau di universiti Cikgu Ciu dia ajar Versailles, tapi di sini Versailles kot Perjanjian Versailles ini bila berlaku? Bila mereka buat perjanjian? Selepas ini penting ini mungkin keluar dalam esei. Tolong take note yang ni. Selepas Perang Dunia Pertama. Siapa kalah, guys? Kawit ini France, very good. Tengok, very good. Paris itu menara Paris, kamu tahu tak? Paris, menara tu. Menara macam area telekom tu. Di rantau pun macam Paris. You tengok ada area telekom di Dewan Orang Ramai sana. Itu Paris, you should proud because you live in rantau. Okay. So selepas Perang Dunia Pertama ini Jerman kalah. Jerman kalah. Sebab apa Jerman kalah? You kena tahu ni, sebab apa Jerman kalah? Jerman hampir menang. Sikit nak menang lah. Tetapi ada seorang kuasa besar datang bantu siapa? Bantu pasukannya yang menyebabkan Jerman and the gang kalah. Siapa dia? Ceng. Amerika Syarikat. Amerika Syarikat datang. Jerman nak menang dah. Tetapi Amerika datang, dia serang Jerman. So Jerman kalah. Apabila Jerman kalah, wujudnya perjanjian Versailles. Okey, kita tengok. Apa hukuman kepada Jerman? Dan and the gang yang berkawan dengan Jerman. Jerman and the team. Apa hukuman dia? Bertanggungjawab terhadap kemusnahan. Kena tanggungjawab. Responsible. Membayar papasan. Apa maksud papasan ni? Papasan ini ialah ganti rugi. Kena ingat. Papasan ialah ganti rugi kepada pakatan yang menang. Ini pihak yang menang ni. Amerika Syarikat bantu siapa? Amerika Syarikat bantu pakatan bertiga. Sebab itu Jerman kalah teruk tu dan Jerman dipaksa menghadkan saiz tentera. Tengok, dah kalah kena kecilkan tentera lagi. Kesian Jerman dulu. Menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada pakatan bertiga. Semuanya pakatan bertiga. Sebab pakatan bertiga menang. Jerman dihukum. Dihukum dalam mana? Perjanjian Versailles. Sebab apa? Sebab kalah dalam perang. Apa yang dia kena buat? Dia kena bertanggungjawab. Dia kena bayar ganti rugi. Dia kena kecilkan tentera. Dia kena bagi balik tanah jajahan yang dijajah. Itu jahatnya perjanjian Versailles. Dan Jerman tidak puas hati. Kita tengok macam mana. Kemudian kita tengok kesan Perang Dunia Pertama. Okey, secara pintar lalu saja sebab masa kita Cikgu Ciu nak fokus soalan dan jawapan nanti. Keruntuhan sistem beraja. Kamu kena ingat di Eropah ini, negara Eropah ini dia menggunakan sistem beraja
apabila Perang Dunia Pertama berakhir, maka tak ada lagi sistem beraja. So, you nampak Austria-Hungary, kesian Austria-Hungary dah lah putera mahkota kena bunuh. Empire pula musnah. So, apabila Austria-Hungary sudah dipecahkan, ini dulu dinamakan satu negara, tetapi dipecahkan sebab kalah dalam perang. So, lahirnya negara baru, Austria, satu negara. Hungary, satu negara. Czechoslovakia, satu negara. Yugoslavia, satu negara. So, Austria-Hungary itu dipecahkan kepada 4 negara baru. Okey. Kemudian kita tengok pula perpecahan Empire Russia membawa kepada pertubuhan negara. Okey, kita tengok Poland dari Russia, Empire Russia. Dulu Russia besar lagi, tapi Russia telah dipecahkan. Kalau Russia tidak dipecahkan, mungkin Russia ialah negara yang terbesar di dunia. Estonia, Latvia, Lithuania, yang ni semua hasil daripada Empire Russia. So, perpecahan Umania menyebabkan negara yang muncul yang baru. Ini Umania ni negara Islam, iaitu Lebanon, Syria and Iran. Okey. Kemudian saya akan pergi laju sikit sebab saya fokus tentang soalan kamu sebenarnya. Raja-raja Melayu ni dipaksa okey. Kamu kena ingat selepas perang dunia pertama, British British sudah ada di tanah Melayu, kena ingat, British sudah ada di tanah Melayu pada masa itu, sudah ada di tanah Melayu, TM. So selepas perang dunia pertama ini, raja-raja Melayu dipaksa sokong taat setia kepada kerajaan British. Raja-raja ini dipaksa sokong British, taat setia kepada British. Kamu kena tahu, raja-raja Melayu itu ketua masyarakat tanah Melayu, tapi dipaksa taat setia kepada British. Tengok British buat apa di sini. Sangat hebat British. So kita pergi ke perang dunia kedua. Okey, kita dah tahu perang dunia pertama sebab apa? Sebab ada 3 sebab. Kena ingat 3 sebab ni. Okey, secara ringkas, sebab yang pertama kilang, peningkatan kilang ataupun revolusi, revolusi kilang. Masih ingat lagi? Nombor 2 apa dia? Nombor 2 ialah persaingan. Persaingan, apa maksud persaingan? Persaingan bermaksud lumba-lumba, lumba-lumba mencari tanah jajahan baru, mencari tanah jajahan. Okey, itu nombor 2, Nombor 3 ialah apa dia? Nombor 3 ialah ada pakatan. Ada geng di Eropah. Sebab itu berlakunya perang dunia pertama. Kita tengok perang dunia kedua. Okey. Line cikgu slow kot. Okey. Boleh Boleh dengar, Okey, perang dunia kedua, boleh dengar semua? Jelas tak? Jelas kan? Boleh Cikgu, suara cikgu tersekat-sekat. Boleh clear? Sudah clear kan? Okey, good. So perang dunia kedua ini dia berlaku antara ini. 1939 1945. Berlaku di mana ada 2 gabungan. Kamu kena ingat, di perang dunia pertama hanya berlaku di Eropah sahaja. Kamu kena ingat perang dunia pertama hanya berlaku di Eropah. Tetapi perang dunia kedua dia berlaku di 2 tempat Eropah. Satu, Asia Timur, Asia Pasifik, Asia Timur, Asia Barat, berlaku di Asia Tenggara. So kita tengok next. Okey, kenapa berlakunya peperangan ini? Okey, sebab ada geng. Cikgu Ciu dah cakap kan, betul, ada geng. Geng yang menang, geng yang menang di Eropah perang dunia pertama, okeylah, no problem. Tapi geng yang kalah
dalam Perang Dunia Pertama dia nak balas dendam. Okey, kita tengok So di mana ada dua kuasa Itu kuasa paksi lawan apa dia? Lawan siapa? Kuasa berikat. Kuasa paksi ni ada siapa? Ada Jerman. Ada Itali. Ada Jepun. Cikgu cakap tadi Perang Dunia Pertama Itali ialah musuh Jerman. Yes. Pada Perang Dunia Pertama Itali ialah musuh Jerman. Tetapi pada Perang Dunia Kedua Itali bekerja sama dengan Jerman. Tidak lupa juga negara matahari terbit iaitu Jepun. Kuasa berikat pula iaitu Britain, Perancis, Rusia, Amerika Syarikat masih ada di sini. Sebab apa? Sebab Amerika Syarikat dipaksa bawa ke perang. Kamu ingat lagi ya? Jepun pergi ke Hawaii untuk letakkan bom. Bom di Hawaii. Kapal yang tenggelam kapal siapa? Kapal Amerika Syarikat. Tak pasal-pasal kapal Amerika Syarikat di Hawaii ditenggelamkan oleh Jepun. Sebab itu Amerika Syarikat join Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama Jerman hampir-hampir nak menang dah. Tetapi Amerika Syarikat last dia join Perang Dunia Pertama. Dan Perang Dunia Kedua dia memang join betul-betul. Kita tengok macam mana Jepun kalah nanti. Okey, munculnya ideologi baru Jerman dan Itali. Ideologi fasisme dan nazisme. Fasisme, nazisme. Okey, fasisme ialah from Italy Benito Mussolini. Apa maksud fasisme? Fasisme tu bermaksud bersatu. Bersatu untuk menjaga negara dia. Nazisme bermaksud macam semangat satu bangsa untuk mengekalkan kedaulatan tanpa mengikut perjanjian Versailles tadi. Sebab Jerman dipersalahkan dalam Perang Dunia Pertama. Mana boleh? Dia kena salahkan Serbia sebab Serbia bunuh putera mahkota Adolf Ferdinand dari Austria-Hungary. Kamu kena ingat tu. Itu poin yang penting. Jerman dipersalahkan. Kesian Jerman Jerman kesian. Dipersalahkan sebab apa? Sebab mulakan perang di Perang Dunia Pertama. So Jerman dipersalahkan. Sebab itu Jerman dipersalahkan wujudnya nazisme. Adolf Hitler. Dia kata jangan ikut perjanjian Versailles. Kita ikut kepala sendiri, kita bina negara, kita jajah negara, kita perang habis-habisan. Itu nazisme. Cikgu, kenapa Itali datang join bersama Jerman? You kena tahu Itali ni walaupun dia menang dalam Perang Dunia Pertama, dia tidak dapat hadiah. Kenapa tidak dapat hadiah? Sebab pasukan dia tak beri tanah atau tanah jajahan. Tak beri tanah jajahan. Nanti kita akan tengok detail nanti. Nanti cikgu kamu yang ajar sejarah akan bincang kenapa. Cikgu make short saja sebab 43. Okey. Next. Okey, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Siapa yang tidak puas hati? Tulis. Siapa yang tidak puas hati? Okey, Kak Wibun, live tersekat-sekat. Okey. Minta maaf kalau live tersekat-sekat sebab nanti kalau nak tengok balik nanti cikgu post dalam YouTube Boleh Boleh setakat ni. Siapa yang tidak puas hati dalam perjanjian Versailles ini? Siapa tidak puas hati? Siapa tidak puas hati? Boleh seorang bagi jawapan, iaitu Jerman Jerman tidak puas hati Jerman tidak puas hati sebab tidak adil Dan Itali, kenapa Itali tidak puas hati?
Sebab tidak diberikan tanah jajahan baru. Walaupun menang. Walaupun menang. Very good Kawitini. Jerman. Good. Okey, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa Bersatu. Kamu kena ingat Liga Bangsa-Bangsa Bersatu ini objektif dia apa dia? Objektif dia nak elakkan Perang Dunia Kedua. Nak elakkan Perang Dunia Kedua. Tak nak Perang Dunia Kedua. Minta maaf, Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama. Tak nak Perang Dunia Pertama wujud. Itu Liga Bangsa-Bangsa. Kalau bukan ingat. Objektif dia, Liga Bangsa-Bangsa, dia tak nak Perang Dunia Pertama berlaku. Tetapi sudah berlaku. Tetapi sudah berlaku. Sebab apa sudah berlaku? Sebab ada krisis percerobohan. Sebab Serbia pergi bunuh putera mahkota Austria-Hungary. Jerman serang Serbia. Serbia dibantu Itali, dibantu oleh Perancis. Dan lain-lain lagi. So itu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa Bersatu untuk kekalkan halo testing 1 2 3, halo testing 1 2 3, boleh tekan ni? Boleh Ada suara? Dah ada suara? Okay, thank you very much. Okay, good. Okay, so kita kena tahu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa Bersatu ni sebab Perang Dunia Pertama berlaku. Sebab mission impossible. Bukan mission impossible. Mission untuk Liga Bangsa-Bangsa ini ialah tak nak Perang Dunia Pertama berlaku. Tetapi sudah berlaku. Sebab apa? Krisis percerobohan. Contohnya, Serbia telah bunuh putera mahkota Adolf Ferdinand, Austria-Hungary punya putera mahkota. Betul? Siapa lawan? Jerman lawan. Jerman lawan balik. Apabila Jerman lawan balik, pasukan lain bantu Serbia. Dan kemudian dibantu oleh Amerika Syarikat yang menyebabkan Jerman dikalahkan dengan teruk. Dan Perang Dunia Kedua di Pasifik. Kamu ingat kalau Perang Dunia di Pasifik itu ialah bermula dengan Jepun. Macam mana Jepun mulakan perang? Jepun pergi serang pangkalan tentera di Hawaii, iaitu pangkalan tentera Amerika Syarikat. Di Hawaii. Amerika Syarikat tak kacau dia pun, tapi dia pergi serang. Ini tak sedap hati ni Amerika Syarikat tu. Kemudian apa yang berlaku? Kita akan tengok. So lautan Pasifik, tanah besar Asia. Tanah besar Asia ni ialah China dan Russia. Telah dijajah oleh Jepun. Negara yang besar telah dikalahkan oleh negara kecil, iaitu Jepun kalahkan. Hebat tak hebat Jepun? So apabila Jepun berjaya menguasai keseluruhan Asia Tenggara, maka tentera so di sini Perang Pasifik bermula daripada kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera yang menjalankan imperialisme. Apa maksud imperialisme? Meluaskan jajahan, meluaskan tanah jajahan ataupun mendapatkan tanah jajahan yang baru. Ingat untuk apa? Untuk kepentingan negara mereka. Itu maksud imperialisme, penjajahan. Kemudian kita tengok Jepun macam mana Jepun. Jepun ni dia hebat. Dia pada zaman perbaharuan Meiji ni, Meiji ialah maharaja. Maharaja. Saya harap kamu boleh ikut lagi nak habis tak? Maharaja ni, Meiji ni, dia telah menyebabkan Jerman muncul sebagai negara industri. Apabila ada negara industri, negara yang fokus kilang. Kalau di Malaysia kita fokus pertanian, tetapi pada masa itu Jepun sudah fokus kilang. Apabila negara kilang ini, negara industri ini, dia ada kuasa tentera. So apabila ada kuasa tentera ini,
dia nak politik dia hebat. Apabila dia nak politik dia hebat, maka dia menjalankan penjajahan. Kena ingat menjalankan penjajahan. Kamu kena ingat ni, Jepun ni sangat hebat sebab semangat Bushido. Siapa ingat lagi semangat Bushido itu apa? Siapa ingat lagi semangat Bushido? Siapa ingat lagi semangat Bushido? Semangat Bushido bermaksud apa? Bermaksud yes, very good. Yes, good Dewisha. Tahniah Cikgu Kumaran sebab Dewisha boleh jawab. Tahniah Cikgu Chiu sebab Kawiti ni boleh jawab. Tahniah Cikgu Tawa sebab Kawi pun boleh menjawab. Tahniah semua Cikgu Sejarah. Welcome, thanks. I like you all spirit. Okay, very good. I like you. Okay, kita sambung lagi. So, kenapa Jepun nak dapatkan tanah jajahan? Sebab kan Cikgu Chiu dah kata kan, negara kilang. Apabila kilang kembang, dia nak apa? Dia nak bahan mentah. Bahan mentah itu apa dia? Biji timah, getah, bauksit, petroleum untuk kilang. Faham Okay, next. Faktor kedatangan kuasa Jepun. Kenapa Jepun nak datang ke negara kita? Okay, kita tengok. Yang pertama, kita kaya dengan sumber bahan asli, kekayaan sumber bumi, iaitu biji timah, emas, biji besi, arang batu, bauksit. Bauksit ni apa dia bauksit? Bauksit ni untuk perang punya, iaitu nanti you search Google bauksit ni untuk kegunaan senjata perang, okey. Arang batu, you tahu arang batu apa dia? Biji besi, semua ini boleh Google search untuk pengetahuan umum anda. Kemudian tadi bahan mentah. Yang kedua ialah tempat, sebab Jepun nak tempat untuk tentera. Untuk tentera, kenapa? Untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak. Kamu kena ingat, minyak penting untuk Jepun. Okey, Jepun memerlukan minyak. Sebab apa? Minyak ini untuk kapal terbang, untuk kereta kebal, untuk ekonomi mereka, kembangkan tentera. Kalau ada minyak, tentera dia hebat. Kena ingat. Penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting untuk Borneo ini Sabah, Sabah dan Sarawak. Kena ingat, Borneo ialah Sabah dan Sarawak. Untuk pergi ke Pulau Jawa. Pulau Jawa itu sekarang punya Indonesia. So tentera Jepun ini dia berjaya menguasai semenanjung Tanah Melayu, berpusat di Singapura, dan kemudian dia kuasai Sabah Sarawak untuk menjajah Indonesia ataupun Pulau Jawa. Okey, faham sekarang ni? Next, dasar dia nak habis dah. Okey. Dasar dia apa maksud dasar? Dasar ialah aktiviti aktiviti ataupun aktiviti pentadbiran. Apa yang dia buat di negara kita. Kita tengok. Dia macam British Yang pertama. Okey, have a look saja Yang pertama, tentera Jepun pentadbiran tentera Jepun. Dia gunakan tentera Jepun. Tapi keistimewaannya apa dia? Keistimewaannya mengiktiraf kedudukan Raja Melayu. Dia respect Raja Melayu. Yang pertama. Kedua, dia hormat agama Islam. Jepun ni dia hormat agama Islam. Dan kemudian raja dibayar pencen lagi. Tak kerja dapat duit pencen. Okay. Sebelum perang. Apa maksud sebelum perang? Seperti sebelum perang. Maksudnya di mana sebelum perang tu maksudnya
Perang Dunia Kedua lah sebelum Perang Dunia Kedua. Kemudian diberikan kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan. British tidak buat langsung semasa zaman British, tetapi Jepun dia datang ke tanah Melayu, dia hormat raja, dia jaga agama Islam, dia bagi pencen kepada raja dan dia naik pangkat lagi kepada pemimpin-pemimpin yang bekerjasama dengan dia. Itu kelebihan Jepun. Tetapi British tidak buat semasa zaman British. Dan orang buka mata, "Uish, Jepun ni sangat bagus." Tapi pada masa zaman Jepun sangat kejam. Sampai kita makan ubi tau. Ingat, pergi tanya nenek moyang kamu ataupun nenek yang masih ada. Dasar ekonomi. Jerman kawal ekonomi. Dia tak nak orang kaya, dia kawal. Sebab ekonomi sangat merosot. Sebab apa ekonomi sangat merosot pada zaman British? Pada zaman Jepun, minta maaf, pada zaman Jepun. Sebab apa? Sebab British telah menggunakan taktik apa dia? Apa maksud? Dia guna taktik apa? Sebelum British menyerah kalah. Masih ingat? British menggunakan taktik bumi hangus, di mana memusnahkan semua. Okey, cikgu pergi sini. Musnahkan semua harta benda sebelum serah kepada Jepun. Kena ingat itu. Ataupun harta benda ni dimasukkan ialah kemudahan. Dimasukkan ialah jalan raya, musnah ke semua sebelum dia menyerah kalah. Itu sebelum British menyerah kalah kepada Jepun. Dan Jepun mengalami masalah ekonomi. Sebab itu Jepun dia kawal ekonomi dan dia cetak wang sendiri untuk kegunaan mereka. Digantikan mata wang British. Kemudian dasar sosial pula. Dasar sosial pula dia tutup. Jepun tutup semua sekolah Inggeris, tutup semua sekolah Cina sebab dia benci orang Cina. Sebab perang sebelum dia datang ke tanah Melayu, dia sudah berperang dengan China, di mana orang Cina dia bantu dari segi modal, dihantar wang ke China untuk fight Jepun. Boleh dan kemudian okey, kita sambung kemudian bagi cikgu Ciu 15 minit lagi boleh sebab nak go through the answer and question Okey, tentera Jepun pula menghormati agama Islam. Kena ingat, Jerman pula. Jepun menghormati agama Islam. Kena ingat. Dia tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Tetapi British campur tangan. Okey, siapa yang campur tangan dalam adat resam semasa zaman British? Tulis di ruangan komen anda. Tulis sekarang. Siapa nama orang itu? J apa? Tulis sekarang. Siapa pegawai British yang pernah campur tangan semasa penjajahan British? J apa? JWW Bush Okey. Mungkinlah cikgu lambat sikit So siapa yang sudah jawab JWW Bush, tahniah Okey, tetapi Jepun tidak berlaku Jepun sangat respect agama Islam Jepun respect agama Islam. Sebab apa dia respect agama Islam? Sebab dia nak dapat sokongan orang Melayu. Kena ingat, dia nak dapat sokongan orang Melayu. Sebab itu dia respect raja, respect agama Islam dan diberikan kenaikan pangkat masyarakat tempatan. Kemudian kita tengok pula dia kawal barang. Dia kawal barang apa? Kita tengok. Dia kawal beras, garam dan gula. So nenek moyang kamu atau nenek atuk kamu yang masih hidup, you pergi tanya, Tok, nenek, ada beras, garam, gula tak zaman Jepun? Jawapan dia tidak. Dia makan ubi kayu saja. Ubi kayu, bro. Yes, ubi kayu guys. Hati-hati pada zaman Jepun.
ubi kayu. Zaman Jepun dikenali sebagai zaman ubi kayu. Sebab masyarakat dia makan ubi kayu. Sebab ekonomi sangat susah, tidak senang. So, you kena tahu Jepun ni memberi layanan yang berbeza mengikut kaum. Okay guys, India, China, Melayu. Okay, Jepun ni paling sayang siapa? Jepun ni paling sayang siapa? Jepun paling sayang siapa? Jawapan dia orang Melayu. Dia sayang. Dia paling benci siapa? Dia paling benci orang Cina. Sebab apa? Sebab telah berlaku perang Jepun-China sebelum datang ke tanah Melayu. Okey, lepas tu dia dapat sokongan dari India. Dia kata tak apa. Tak apa. Saya akan janjikan negara India saya bagi kemerdekaan. India ni saya boleh bagi kemerdekaan. Siapa jajah negara India pada masa itu? Siapa jajah? British. Dia kata tak apa. You sokong saya tolong kau tim British di India. Tapi semuanya tipu semuanya tipu. Okey, kesimpulannya kita kena tahu di dunia ini kita ada perang dunia pertama, perang dunia kedua telah memberi kesan. Contohnya kalau di negara Jepun telah diletakkan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Fat Man and Little Boy. Kena ingat yang tu. Yang tu kamu pergi baca sendiri pembelajaran sendiri. Kita buat ulang kaji saja. Iktibar kita ialah kita kena menikmati keamanan. Kita kena syukur sebab aman. Negara kita masih aman. Dan mempertahankan kedaulatan seharusnya dipertahankan. What is kedaulatan? Guys, ramai yang tak faham ni. Kedaulatan bermaksud raja bebas memerintah. Bebas memerintah tetapi terikat dengan apa? Terikat dengan undang negara tanpa campur tangan kuasa asing. Maksud di sini kedaulatan bermaksud raja ada kuasa memerintah. Tanpa telunjuk ataupun bimbingan nasihat daripada kuasa barat. Okey, so sebagai warga masyarakat dunia, kita perlu belajar untuk hidup bersama-sama bagi menjamin keadaan yang aman dan makmur harmoni, guys. You should proud. Sebab negara kita, dunia kita masih aman. Siapa yang jaga negara kita ni? Tak nak perang dunia ketiga berlaku. Siapa? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Tadi kita tengok Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa sudah gagal. Sebab apa? Sebab perang dunia. Sebab perang dunia. Apa dia? Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia pertama. Tetapi gagal telah digantikan dengan apa dia? Telah digantikan selepas perang dunia kedua ialah PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Liga Bangsa-Bangsa gagal sebab perang dunia pertama. Apabila perang dunia pertama berakhir, wujudnya PBB. Wujudnya PBB. Sebab apa? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini contohnya sekarang WHO, World Health Organization ataupun PBB. Dalam ni ada WHO vaksin yang tolong negara-negara miskin edarkan vaksin dia untuk elakkan perang dunia
ketiga berlaku. Kalau Perang Dunia Ketiga berlaku, maka pertubuhan bangsa-bangsa bersatu gagal. Dan Cikgu Chiu selalu cakap, ini macam polis dunia lah untuk kawal keselamatan. Okay guys, jawapan apa ini? Jawapan. Okay, jawapan apa? Apakah peristiwa yang mencetuskan Perang Dunia Pertama di Eropah? Okay. Boleh ni ya? Boleh bagi jawapan? Boleh bagi jawapan? Jawapan apa? Boleh? Dewisha. Yang lain tak boleh ikut Yang lain? Yang lain kenapa tak ada jawapan atau line cikgu slow? Dewisha, line cikgu okey tak? Dewisha. Dewisha, line cikgu Chiu okey tak? Okey. So jawapan dia donkey Okey, good. Next. Masa kita tak ada dah. Mengapakah Jerman tidak puas hati terhadap perjanjian Versailles? Guys, cepat. Ceng 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 ceng. Cepat. Ceng 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 ceng. Cepat. Okey, mengapa? Okey, mengapa? Okey, jawapan dia very good. Terbaik guys. Tahniah kepada semua yang menjawab. Jiwa, Kisharini, Kawitini, Nawikuma, Dukashni. Jawapan dia ialah donkey. Okey, tahniah kepada semua. Boleh Okey, next. Kita pergi sebab masa tidak mengizinkan kita dah. Kena laju sikit. Pembentukan Pakatan Tentera bagi memelihara kepentingan masing-masing telah membawa kepada Perang Dunia Pertama. Namakan negara yang menyertai kuasa tengah. Okey. Tengok buku teks. Guys, tengok buku teks. Apa jawapan dia? Apa jawapan? Okey. Tulis dulu. Apa jawapan dia? Okey, good. Tulis dulu. So jawapan dia ialah Kishan ini kata Jerman. Betul. Dapat 1 markah. And then tengok muka surat 54. Muka surat 54. Itali. Aisyah kata Itali. Okey, kamu kena ingat Perang Dunia Pertama bukan Itali lagi. Bukan Itali lagi. Perang Dunia Pertama ini bukan Itali lagi. Itali ialah Perang Dunia Kedua Kena ingat, kena baca betul-betul ni soalan. Inilah perangkap soalan yang perangkap. Okey, saya dah tengok Umania. And then satu lagi ialah Austria-Hungary Austria-Hungary di mana putera mahkota Adolf Ferdinand dibunuh. Kena ingat Tengoklah kesian Okey, apa musuh dia? Apa ini panggil kuasa tengah Ini panggil kuasa tengah. Kuasa tengah. Ini panggil kuasa tengah. Okey, siapa lawan dia? Okey, tengok ni, jahat tak jahat? Lawan dia Pakatan bertiga. Pakatan bertiga. Kita tengok Pakatan bertiga ni apa? Pakatan bertiga ni ada siapa? Ada British, ada Perancis, ada Rusia. Perancis, Rusia, siapa lagi? Serbia. Ramai tak ramai? Serbia, Itali. Lepas tu apa lagi? Romania, Romania, Greece. Semua ni Romania tulis sini Cikgu Chiu nak bagi kamu faham. Greece. Tengok, ramai tak lawan Jerman, lawan Umania, lawan Austria-Hungary. Berapa negara lawan tu? Ramai. Patutlah. Hampir sikit lagi Jerman nak menang dah. Tetapi add-on seorang. Yang paling last. Siapa datang? Yang last join Pakatan Bertiga ni. Siapa yang last join Pakatan Bertiga? Siapa yang last join Pakatan Bertiga? Yes. Siapa tulis Junaida, Portugis. Portugal, yes. Cristiano Ronaldo. Okey, jawapannya betul iaitu Amerika Syarikat kalau boleh tulis Amerika Syarikat. Iaitu selepas revolusi
revolusi Amerika. Apabila revolusi Amerika telah menjadikan Amerika itu dapat nama baru, iaitu Amerika Syarikat. Okay guys, tengok Pakatan Bertiga ni ramai. Kuasa tengah ni 1, 2, 3 saja. Tengok. Tapi Jerman hampir menang. Hampir menang ni, tapi Amerika Syarikat datang hancur semua Jerman. Okay, next. Perjanjian Versailles ditandatangani pada 28 Jun 1919 berikutan kekalahan kuasa tengah. Okay, kuasa tengah ni siapa? Tadi kita tengok Jerman. Lepas tu Umania dan Austria-Hungary yang kalah ni kena ingat Okey. So apa syarat perjanjian dia? Short form. Apa syarat perjanjian? Ini perjanjian Versailles ini. Yang pertama, Jerman tidak boleh kenjatan senjata. Jerman tidak boleh berperang lagi. Nombor 2, Derbyshire menghadkan saiz angkatan tentera. Betul jawapan dia. 1, tak boleh perang. Tak boleh perang dah. Ataupun bahasa moden dia kenjatan senjata Okey, next apa dia? Tadi Derbyshire tulis menghadkan kurangkan saiz tentera Okey. And third is menyerahkan tanah jajahan. Jahat tak jahat, tengok. Dah lah kecil negara. Yes, duduk kat sini. Raise your hand. Nak habis tanah jajahan. Kepada siapa guys? Kepada siapa? Pakatan Bertiga. Good. Tengok nama saja Pakatan Bertiga. Dalam tu semua banyak negara yang ada lawan Jerman, Austria-Hungary dan Umania. Cadangkan langkah-langkah untuk mengelakkan konflik dunia pada masa akan datang. Okey, cadangan anda macam mana? Cadangkan langkah-langkah. Kamu kena ingat guna 5 fingers jawapan Okey. Apa cadangan dia? Okey, Cikgu Cio kongsi sini boleh kita guna nilai nilai apa dia? Nilai hidup bersama secara aman. Nilai moral hidup bersama secara aman. Okey, ini isi saya. Huraian saya masyarakat dunia human being masyarakat dunia perlu bekerjasama antara satu sama lain demi apa? Kesejahteraan hidup. Faham agar tidak berlaku peperangan. Boleh? Contoh. Bagi contoh sikit. Negara Eropah bekerjasama dengan negara Eropah bekerjasama dengan negara apa? Negara Asia, negara Asia. Boleh tulisan cikgu ni minta maaf, tak cantik sikit. Dalam bidang ekonomi boleh? Okey.
Kamu tulis macam ni untuk dapatkan 4 markah. Okay, inference. So, you tulis inference ialah apa ni? Tegasnya, contoh ayat penengas tegasnya kerjasama dunia dapat kekalkan keamanan, kekalkan keamanan. Faham setakat ni? Faham So 4 markah. Okey, question ini. Berhati-hati dengan ancaman kuasa asing. Boleh juga, boleh terima. Maksudnya tidak campur tangan. Tidak campur tangan ataupun kita tak sokong mana-mana pihak pun boleh Di Syahrini punya point pun boleh Okay guys. So masa yang tidak mengizinkan So apa ni Cikgu Ciu rasa boleh kita teruskan lagi soalan last. 8 markah ni macam mana ni? Macam mana kita nak dapatkan 8 markah ni? Okay. 5 fingers 1, 2, 3, 4, 5. Kena buat dalam bentuk ayat Usaha-usaha mempertahankan kedaulatan negara. Tulis dalam apa ni perangan. Cikgu Ciu nak 2 point saja atau 3 point. Kamu hurai 1, 2, 3, 4, 5. Contoh Cikgu Ciu tulis you tulis nanti. Mematuhi undang-undang. Okay, contoh mematuhi undang-undang. Huraian saya, rakyat kena ikut undang-undang. Okey. Kemudian kenapa you cakap rakyat semua kena ikut undang-undang? Okey, tak apa, nanti Syahrini ini nanti Cikgu Ciu guna point kamu Dan lain tolong tu tolong tulis tu. Okey, mematuhi undang-undang, isi saya, rakyat kena ikut undang-undang. Okey? Agar apa? Agar keamanan terjamin. Contoh apa? Contoh apa dia? Ikut rukun negara. Ikut prinsip rukun negara. Ini contoh Kesan dia patuh undang-undang, boleh apa? Boleh apa? Boleh mempertahankan kedaulatan negara. Itu ialah kamu dah dapat 5 markah guys. Guys, esei ni 8 markah ni kan. Kalau kamu tulis macam ni Cikgu Ciu tulis ni, kalau tolong buat bentuk bentuk ayat. Kalau kamu tulis macam Cikgu Ciu ini, kamu dah dapat 5 markah guys. Senang saja sejarah, bukan susah. Okey, kita tengok kawan-kawan kamu tulis. Syahrini mengukuhkan perpaduan. Yes. Mengukuhkan perpaduan. Nombor 2 kamu tulis kaum berbilang masyarakat berbilang kaum mesti bersatu untuk kestabilan politik. Untuk nombor 3 contoh hormat menghormati. Kemudian nombor 5 ialah perpaduan boleh mempertahankan apa dia? Mempertahankan kedaulatan negara. Okey? Okey, kita tengok kawit ini pula. Mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Bingo. Okey, kawit ini. So kamu hurai macam mana nak wujudkan stabil itu dan nak makmurkan ekonomi So jangan left dulu Cikgu Ciu ada sesi bergambar nanti Okey. So sekian, terima kasih. Jangan left lagi. Kita akan jumpa silent sejarah minggu hadapan hari Sabtu masa yang sama, episod yang ketiga. Sekian, terima kasih.